قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan keizinan, taufik dan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita pada malam ini untuk kita berada di dalam pengajian kuliah tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan menyambung kembali pada ayat yang ketujuh. Tempoh hari kita telah berhenti sehingga ayat yang ke-6. Jadi untuk malam ni kita akan masuk pada ayat yang ketujuh. Baik, pada ayat yang ketujuh kita akan baca sehinggalah pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud mereka yakni golongan hamba-hamba Allah daripada al-abrar dan muqarrabun itu dikurniakan kepada mereka kesenangan itu kerana mereka dahulu menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab siksanya merebak di sana sini. Ayat yang ke-8, mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Ayat yang ke-9, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati mereka ketika bersedekah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih. Ayat yang ke-10, kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang bersalah itu akan masam berkerut-kerut. Ayat yang ke-11, dengan sebab mereka menjaga diri dari melakukan dosa, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan wajah yang berseri-seri dan perasaan yang riang gembira. Ayat yang ke-12, dan kerana kesabaran mereka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan pakaian daripada sutera. Baik, daripada ayat ke-7 yang kita bacakan tadi sehingga ayat yang ke-12, ayat ini Allah Ta'ala
mengisahkan berkenaan dengan beberapa amalan yang dilakukan oleh golongan-golongan al-abrar. Ciri-ciri amalan, sebenarnya amalan yang dilakukan oleh golongan itu banyak, tapi yang Allah Ta'ala sebut ni sebahagian daripadanya untuk nak menunjukkan dasar amalan yang penting yang dilazimi oleh golongan al-abrar itu. Ya, kalau kita nak spesifikkan, amalan tu terlalu banyak, tapi Allah Ta'ala memadai menyebut tentang amalan yang menjadi tunjang, yang menjadi dasar, yang dengan amalan itu mereka dapat menyempurnakan juga amalan-amalan yang lain. Okay, kita tengok satu persatu. Kita mulai kembali daripada ayat yang ke-7. Pertama, Allah Ta'ala memuji mereka. Yang pertama adalah Allah menyatakan golongan al-abrar ini adalah orang yang sangat memelihara perkara yang dasar, yakni perkara yang wajib. Perkara yang wajib mereka sangat-sangat memeliharanya, menjaganya, melaksanakannya dan menyempurnakannya. Ya. Tapi Allah Ta'ala tak sebut perkara yang wajib tu. Cuma Allah Ta'ala bagi contoh antara perkara yang wajib. Perkara yang wajib ni ada dua, tuan-tuan. Satu, perkara yang Allah wajibkan ke atas kita. Itu satu. Nombor dua, perkara yang kita wajibkan sendiri ke atas diri kita. So ada dua. Ya, perkara itu boleh jadi wajib kerana dua sebab. Satu, kerana Allah Ta'ala perintahkan kita dengan beberapa taklif, tanggungjawab yang kita wajib buat, compulsory. Semayang, puasa Ramadan, zakat, yang ni memang Allah wajib ke atas kita. Tapi ada perkara yang kedua, yang mana kita telah mewajibkan ke atas diri sendiri. Ya, maknanya kita telah mewajibkan benda itu ke atas diri kita sendiri. Ya, macam kalau tanggungjawab bapa, tanggungjawab suami, itu Allah wajibkan. Tapi ni kita wajibkan ke atas diri kita sendiri. Antaranya apa? Antara yang Allah sebut kat sini, nazar. Contoh, kita bernazar, kalau Allah kurniakan pada kita sesuatu, kita akan buat sesuatu. Itu wajib. Ya. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW baginda sebut, man nazara ayyuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar nak taat Allah, maka dia mesti melaksanakan nazarnya. Wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'si. Tapi kalau dia menazar nak buat larangan Allah, dia tak boleh tunaikan nazar dia tu. Sebab itu nazar yang salah. Ya. Yang kedua, contoh yang kita wajib kata diri kita, apa dia lagi selain nazar? Janji. Contoh, kita janji dengan orang itu, kita nak buat benda ni. Saya janji saya akan bagi begini, saya janji akan ni. Maka itu kita wajibkan ke atas diri kita. Kalau kita tak tunaikan, maka kita dikira khianat, dikira memiliki sifat munafik. Ya, sifat munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW, arba'un man kunna fika kana munafiqan khalis. Empat perkara yang jika ada pada kamu, maka mereka itu munafik yang purely munafik. Antaranya yang disebutkan, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, maka dia mengungkirinya. Tapi tuan-tuan kena faham, janji pula ada dua. Satu mulzim, satu yang tidak mulzim. Yang tak mulzim ni, yang mana kalau tuan-tuan janji, benda tu tak mengurangi hak seseorang dan tidak mengambil hak seseorang dan tidak mendatangkan kezaliman kepada seseorang. Itu janji yang tak mulzim. Contoh, tuan-tuan janji minggu depan kalau mai surau nak bawa cok keria. Contohnya ni, contohnya tiba-tiba kita tak bawa, tak ada masalah. Sebab
Orang boleh makan juga, orang boleh makan mi hong goreng, orang boleh makan kari pap, sebab ada kuih lain. Ada kuih lain. So dia tak memberikan apa-apa kesan. Itu janji juga, tapi janji yang tidak mulzim. Cuma jangan dilazimilah janji yang seperti ini, ya. Tapi satu lagi janji yang mulzim. Janji yang mulzim ni, kita berjanji dengan orang itu, misalnya contohnya kita nak beli barang dia, dia pun nak tunggulah kita, dia tak cari buyer lain kecuali kita, tiba-tiba kita tak beli. Tu memberi impak dan kesan kepada dia. Yang ni lebih besar janjinya, lebih berat kesalahan dan dosa dia. Jadi kita kena bezakan, ya. Dan seorang suami dia berjanji, kalau awak restu, saya menikah lain, saya janji awak yang pertama, tiba dia tipu, yang tu dosanya lagi besar, ya? Lagi berat lah. Berbeza dengan dia janji, nanti kalau abang pergi outstation, abang beli kat kamu oleh-oleh, tiba dia lupa, dia tak bawa. Yang tu janji juga, tapi dia tak seberat yang tadi. Tak seberat yang tadi. Tapi Allah Ta'ala kata, sifat golongan al-abrar dan juga golongan al-muqarrabun ini, mereka bukan sekadar memelihara benda wajib yang mereka wajibkan ke atas diri mereka, bahkan benda wajib yang Allah wajibkan ke atas mereka pun mereka tetap memeliharanya dan menjaganya. Ini ciri-ciri mereka. Yang pertama, mereka menjaga kewajipan hak Allah, mereka menjaga juga kewajipan yang diwajibkan ke atas diri mereka kepada diri mereka sendiri. Sebab Allah Ta'ala sebut nazar. Sebab Allah sebut nazar, sebab banyak orang mengkhianati nazar dia. Banyak orang suka bernazar, dia janji dengan Allah, kalau Allah bagi dia sihat, kalau Allah bagi dia nak buat macam ni, dia tipu. Banyak. Pasal dengan orang pun boleh tipu, dengan Tuhan pun ada orang tipu juga. Jadi disebabkan kerana itu, Allah Ta'ala menggambarkan sifat golongan al-abrar ini, bukan sekadar mereka itu menjaga kewajipan dan tanggungjawab, tetapi mereka juga menjaga janji mereka, ya, memelihara janji mereka dan membenarkan janji mereka, ya. Baik. Yang kedua, kita tengok dekat sini disebutkan bahawasanya pengajaran kat sini juga menunjukkan wajibnya hukum menyempurnakan nazar. Ayat ni menjadi dalil bahawasanya nazar ni hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Kalau tak ditunaikan, nazar tu boleh menjadi hutang. Hutang penazar dengan Allah, dia jadi hak Allah yang tertunggak. Kalau dia bernazar nak sedekah, jadi hutang. Kalau dia tak sedekah, dia mati, perlu ambil harta dia, bayar nazar tu. Hutang puasa ke, hutang semayang ke, kalau dia tak tunaikan, jadi hutang yang Allah akan tuntut di akhirat. Allah akan tuntut nazar ni, ya. Sebab tu kalau kita bernazar, ulama mengatakan disunnahkan bagi orang bernazar menulis nazarnya dan memberitahu warisnya. Beritahu, abah ada nazar ni. Sebab kadang-kadang orang nazar tu, dia tak cerita kat waris dia, tak tahu dia mati, dia pun tak sempat nak tunaikan nazar dia, waris dia pun tak tahu apa yang dia nazarkan. Tak tahu balik ke akhirat, dia kena bawa hutang tu. Allah tak akan halalkan. Kalau kita buat dosa dengan Allah, semayang tak khusyuk ke, Allah boleh maaf lagi, tapi nazar dah hang kena bayar. Sebab apa? Sebab dia ada imbalan. Kalau nazar nak sedekah, Kena sedekah. Haji menazar kat siapa? Sedekah kat saya. dia kena macam mana jelas. Kena bagi tahu lah. Kalau dia tak nak bagi tahu, dia kena buat lah. Tiba-tiba dia tinggalan. Kalau waris dia tak tahu, dia kena tanggung lah.
Nak buat macam mana? Bukan waris dia tak nak tunaikan, tapi waris dia tak tahu. Berat, memang berat pun. Sebab tu Allah Ta'ala kata benda ni berat. Benda ni berat. Sebab tu golongan abrar, dia kalau bernazar dia cepat-cepat buat. Dia bukan sehari dia postpone ke, dia tangguh ke, tak. Jangan suka-suka bernazar. Tapi kalau nak beli kereta kat nazar tu boleh. Nazar tu baik. Kemudian yang ketiga, pengajaran kita lihat kat sini, sifat golongan abrar yang berikutnya adalah mereka itu golongan yang memiliki perasaan mereka mengerjakan yang wajib dan kemudian melazimi yang sunat ke atas dirinya. Kalau yang wajib pun mereka pelihara, ulama menafsirkan ini kan pula yang sunat. Dalilnya sebab ayat yang ke-8 tu Allah cerita pula tentang sedekah sunat yang mereka buat. Ya, maknanya mereka bukan berpada dengan yang wajib, tapi mereka juga menyempurnakan yang wajib itu dengan yang sunat. Ini termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi mimma aftaradtuhu alai. Tidak ada satu benda yang aku lebih sukai, kata Allah, yang hamba-Ku buat benda yang mendekatkan diri kepada aku melebihi yang wajib. Yang wajib paling Allah suka. Kemudian Allah kata lagi, selepas yang wajib, hamba-Ku itu yazal, tidak sentiasa berterus-terusan mendekatkan diri kepada aku dengan bin nawafil, benda-benda sunat, hatta uhibbah, sampai aku sayang dia. Jadi Allah bagi kita satu indikator, tuan-tuan. Kalau nak tahu selama ni kita buat amalan sunat dan wajib tu, kita dah sampai makam ini ke tidak, kita tengok. Bila kita buat benda wajib, kita sempurnakan dengan sunat, sampai Allah sayang kita. Macam mana nak tahu Allah sayang kita? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah jaga mula-mula sekali pendengaran kita. Kita tak simply suka dengar orang cakap hearsay ke apa, tak. Kita sangat berhati-hati untuk mendengar, memilih apa yang didengar, atau nak mempercaya apa yang diterima. Kalau kita jenis simply dengar orang kata terus percaya, kita amalan fardu dan sunat tu belum mujarrab. Belum mujarrab. Sebab mula-mula Allah kata aku jaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Yang kedua Allah jaga mata. Semayang juga sunat. Amoy lalu tengok tak kelip. Tu tak mujarrab. Mana ubat tu dia tak apa nak pesan lagi. Tapi kalau pandangan dia boleh alih, pandangan dia boleh jaga, bukan pandangan pada benda yang haram saja, pandangan benda yang melalaikan pun dia boleh berhati-hati. Kemudian Nabi sebut pula wa yadahu alladhi yabtishu biha. Allah jaga tangan dia. Ya, Allah jaga tangan dia. Apa yang dia nak ambil, apa yang dia kerja, apa yang dia usahakan. Kemudian yang terakhir warijlahu alladhi yamshi biha. Allati yamshi biha. Dan Allah Ta'ala jaga kaki dia. Dia suka pergi mana? Dia suka pergi ke mana? Kalau pergi riadah tak ada masalah. Kalau pergi tempat-tempat yang tak baik, itu bermasalah. Maknanya kesimpulannya Allah Ta'ala memelihara panca inderanya. Kerana kejahatan ni dia masuk melalui panca indera kita. Sebab tu ada satu doa Nabi ajar pada kita, doa menutup pintu kejahatan panca indera. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, kejahatan nafsuku, wa min syarri qalbi, hatiku, wa min syarri lisani, lidahku, wa min syarri sam'i, pendengaranku, kemudian syarri basari, pandanganku, kemudian wa min syarri maniyyi, kemaluanku, atau maniku, maknanya kemaluanku.
Sebab dia bermula daripada nafsu, dia pergi ke hati, sekali dia pergi ke pandangan, dia pergi ke pendengaran, lah kali dia pergi ke kemaluan. Dia boleh sampai ke tahap tu. So kena tutup pintu-pintu kejahatan panca indera. Ya. Baik, kemudian yang kedua, sifat mereka ini adalah apabila beramal, mereka beramal itu dengan dua karakter, dua sifat. Dia beramal tu satu hal, tapi cara beramal tu ada dua sifat mereka. Pertama, Allah guna perkataan yufuna daripada perkataan wafa, wafi. Wafi ni dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, maknanya kita bagi tu totally full, perfect, 100%. Sebab tu Allah tak guna perkataan mereka mengerjakan. Allah Ta'ala tak kata dalam ayat ini, Allah tak guna perkataan selain yufuna. Allah Ta'ala tak menyebutkan mereka itu menunaikan, yu'adduna an-nazar. Allah tak kata mereka tunaikan nazar, tak. Tapi Allah kata yufuna, mereka bila buat nazar tu, mereka buat nazar yang paling terbaik. Maksudnya sifat mereka bila beramal, mereka menekankan soal kesempurnaan. Tu golongan abrar. Mereka buat apa pun, mereka akan usaha untuk buat yang terbaik. Ibadat terbaik. Kerja yang terbaik. Makan yang terbaik. Tak ada masalah. Tapi itulah manusia ni dia selektif. Benda yang dia suka, dia buat terbaik. Yang dia tak suka, dia buat kurang baik. Yang ni bukan abrar. Ya, ini albab. Ya, hak geng dengan jin tu. Dia yang tu. Ada jin dia okey, tak ada jin dia jadi jin. Ya. Jadi nak mengatakan bahawasanya itu golongan abrar. Ya, maksudnya mereka itu apabila beramal, mereka menekankan soal mujahadah, khusyuk, itqan, keyakinan, kesungguhan, yang tu. Yang kedua, bila mereka beramal, mereka sentiasa mengikat amalan mereka dengan perasaan al-khawf, takut, yakhafuna, mereka takut. Ya, sebab tu Allah Ta'ala tak kata wa yakhfauna. Allah tak kata mereka takut, wa yakhafuna, daripada perkataan khawafa. Sebab bahasa Arab ni kalau kita belajar, khafa lain, khawafa lain pula. Tapi maknanya takut. Tapi kalau khafa, yakhafu, maknanya mereka itu sentiasa dalam keadaan takut. Takutnya apa? Selain daripada mereka bila beramal, mereka bimbang amal mereka itu tidak boleh menyelamatkan mereka bila di hari yang azab itu merata-rata. Jadi sebab tu mereka buat amalan tu dengan yang terbaik, yang Allah kata ahsanu amala. Sebab tu kita ni nak cari orang semayang senang. Itu pun tak ramai tak semayang. Tapi nak cari yang paling sempurna semayang, susah. Inilah susah. Nak cari orang boleh mengaji, okey, ramai orang mengaji. Tapi nak cari mengaji yang paling betul sekali, sempurna, itu payah. Itu payah. Sama lah macam kita nak cakap, nak cari orang bekerja senang, tapi nak cari pekerja paling baik, tu susah. Macam tu, dia konsep yang sama. Baik. Tapi nak bagi lahir kesempurnaan tu, dia kena ada perasaan takut. Dia takut amalan dia Tuhan tak terima. Dia takut amalan dia tak ikhlas. Dia takut amalan dia tak sempurna. Semua dia dikelilingi dengan perasaan takut. Ini antara dua sifat mereka yang membantu mereka agar Allah selamatkan mereka pada hari yang azabnya
berada di mana-mana, yakni ketika mana berada di hari akhirat, di bumi mahsyar. Baik. Kemudian kita lihat hujung ayat ke-7 itu Allah Ta'ala sebut, apakah maksud hari yang kejahatannya itu merata-rata? Maknanya ia merujuk kepada hari qiyamah. Hari kiamat, bukan merujuk kepada hari di alam barzakh, tapi hari pada hari qiyamah. Kerana kalau kita lihat di hari kiamat itu yang menanti kita beberapa azab atau kejahatan, ya, disebutkan beberapa azab ataupun syar tu maknanya azab. Syar kat itu azab yang menanti kita mustatir. Mustatir ni yang panjang. Lepas tu pembaris dipanggil mistalah. Maksudnya Allah nak cerita hari kiamat ni, bermula kita bangkit sampai nak pi ke syurga tu, sepanjang-panjang itu penuh dengan azab, penuh dengan halangan, siksaan. So dia ada fasa-fasa azab dia. Yang pertama adalah fasa azab mahsyar. Lepas tu kalau kita berdoa, kita kena minta, ya Allah, waqina min azabil mahsyar, selamatkanlah kami daripada azab mahsyar. Azab mahsyar ni apa tuan-tuan? Azab mahsyar ni yang pertama, berdiri lama. Berdiri lama pun azab pun. Siapa kata tak azab? Cuba kalau kita kena, sebab tu dulu askar-askar kalau dia nak hukum dia punya ni, dia suruh berdiri kat padang. Berdiri, jangan duduk. Berjam-jam berdiri. Tu azab. Mahsyar ni kita berdiri bukan sat-sat. Kita berdiri 50,000 tahun. Kana miqdaruhu 50,000 sana. Dalam hadis riwayat Ahmad, baginda Nabi SAW kata, orang beriman berdiri di hadapan Tuhan setengah hari. Nisfal yaum. Nisfal yaum, bayangkanlah, sehari itu 1000 tahun. 500 tahun diri. Kita lagi semayang berapa minit diri ya? Duduk makan lagi lama bila diri semayang. Tu nak cerita tu. Jadi macam mana? Tu azab mahsyar berdiri tu pun satu azab. Diri. Nombor 2 azab mahsyar tu terik panas matahari. Nombor 3 azab mahsyar adalah kelaparan dan dahaga. Tak ada air, tak ada makanan. Kok siapa-siapa mai jual ke lalu depan kita, tak ada. Dulu kering tu pun dia pun berdiri sama. Tak boleh jual apa lah. Hari itu amalan kita yang menghilangkan lapar dan dahaga. Bayangkan tu. Sebab tu sebelum masuk syurga dibagi ayat telaga Kautsar Nabi SAW tu dulu. Sebab nak hilangkan dahaga tu dulu. Maknanya orang beriman pun rasa dahaga juga, bukan orang yang tak beriman apatah lagi lah. Kemudian azab peluh yang ikut kadar amalan yang Nabi sebut, panjang lah tu ni. Azab peluh satu hal juga, ya. Kemudian azab tangisan air mata berdarah kerana lama menunggu, ya. Kemudian azab belenggu, azab digari, tu semua azab mahsyar. Habis yang tu pi pula azab hisab. Dah dapat buku, kena pi hisab pula. Yang tu pun azab juga. Cuma yang tu azab dia lain. Azab dia kita kena torture, kena soal dengan Allah. Yang tu, yang ni kita tak tahu, blurry nak jawab apa, nak bagi alasan apa. Tu azab emosi. Tadi azab jasadi, fizikal. Ni mental dan emosi. Kena tanya, kenapa buat ini, kenapa buat tu. Lepas tu sagi kawan ni main tuntut, sagi kawan tu, itu azab hisab. Dengan lama dan sebagainya. Yang ketiga adalah azab mizan.
Azab mizan iaitu apabila amalan-amalan yang telah dihisap itu sama ada dia digandakan oleh Allah atau dia akan dikurangkan oleh Allah. Itu pun satu azab jugalah, sebab nak bagi amal kita tu berat. Kemudian azab as-sirat, azab as-sirat, ketika mana manusia berada di atas titian sirat. Ini pun panjang azab dia. Kemudian azab ketika mana manusia dihalau dan dilarang daripada meminum telaga Nabi SAW. Memang ada beberapa umat baginda yang dihalang dan dihalau daripada meminum telaga Al-Haud. Okey. Jadi dengan dua sifat tadi, amal soleh yang terbaik dan rasa takut kepada Allah, dua sifat ini insya-Allah dapat menghindarkan seseorang daripada ketakutannya di hari kiamat, 5 azab tadi. Allah lindung dia daripada 5 azab tadi. Kemudian kita tengok yang ke-8. Selain daripada jaga yang wajib, buat yang sunat, takut pada Allah daripada larangannya, dan dalam berbuat kebaikan, memikirkan hari kiamat, mereka banyak memikirkan ketakutan mereka, nasib mereka pada hari kiamat. Ciri-ciri al-abrar ni apa dia? Suka sedekah, pemurah. Sebab tu Allah sebut ayat 8, wa yut'imuna at-ta'am. Allah gunakan perkataan fi'il mudhari'. At'ama yut'im, maknanya mereka sentiasa yut'im, mereka sentiasa memberi makan. Ala hubbihi, ada ulama tafsir kata ala hubbillah, mereka bagi makan tu sebab mereka nak Tuhan sayang kat mereka. Allah, mereka beri sedekah tu sebab mereka nak Allah Ta'ala menyayangi mereka. Dalam surah Baqarah Allah kata wa atal mala ala hubbih, bila mereka bersedekah mereka beri apa yang mereka suka. Itu kan payah tu. Itu susah tu. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca ni, ayat ke-8 ni, pertama menunjukkan pada kita sifat golongan abrar itu adalah pemurah dan suka bersedekah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan pada kita ciri-ciri sedekah yang terbaik. Sifat sedekah yang terbaik. Apa ciri-ciri sifat sedekah yang terbaik? Yang pertama, sembunyi. Dia kalau kita bagi terang-terangan ni pun boleh, tapi kita nak kena jaga hatilah. Tu susah sikit tentu lah. Kalau sedekah tersembunyi ni, yang Nabi sebut sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bukannya masa sedekah tangan kiri dia masuk poket. Saya tengok ada seorang bila nak masuk, dia masuk tangan kiri. Ji, nampak apa ni? Lagi dia tahu. Itu kartun lah. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya tangan kita ni kan, dia berdekatan, dekat antara satu dengan yang lain. So maksud dia, bila kita sedekah, ulama tafsirkan hatta orang yang terdekat dengan kita pun tak mengetahuinya. Isteri kita pun tak tahu kita sedekah, anak kita tak tahu. Sebab kita kata tu hak kita dengan Tuhan. Bukan kita pergi ambil isteri kita punya duit kita lah. Tapi sedekah tu sedekah di tempat yang betul lah. Itu maksud dia, sedekah yang tersembunyi. Yang kedua, nak bagi sedekah yang terbaik ni Nabi ajar, ulama susun, adalah sedekah masa sihat. Bukan masa sakit pun nak sedekah. Saya ni Ustaz, tak lama tu ingat lah ada mana-mana Ustaz bang, dia sakit pun dia nak sedekah. Baguslah dia boleh tak sedekah langsung. Tapi kalau nak cerita orang paling baik, pahala lagi banyak sedekah ni, masa dia sihat, muda sedekah. Ji, rajin sedekah ni.
Kan sakit apa? Habis nak tunggu sakit dulu sedekah. Dia sedekah masa dia sihat. Sebab tu baginda sebut anta saddaqa wa anta sahih. Kamu sedekah masa kamu sihat. Bukan masa dah mai kecil manis damai, darah tinggi damai, baru rajin sedekah. Yang tu dapatlah pahala, tapi tak sama pahala dengan orang yang duduk sihat tu. Buat sedekah tak sama. Pahala dia pun lebih. Yang kedua, iaitu sedekah yang wajib. Zakat, lagi banyak kita bayar zakat, lagi banyak pahala kita. Sebab tu Islam, dia suruh orang Islam ni jadi kaya, bukan dia suruh jadi miskin. Sebab apa? Sebab bila kita jadi kaya, kita bagi zakat banyak. Kita tolong berapa juta orang miskin, kita tolong berapa ribu orang miskin. Kalau kita jadi malas, kita tak boleh bayar zakat, kita dapat dia zakat. Sebab tu Nabi kata, tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. So kita kena tanam. Saya nak jadi kaya ni bukan sebab saya nak tunjuk ke orang kereta saya besar, saya pun besar, apa ni rumah besar. Dah, saya nak jadi kaya sebab saya nak jadi orang yang banyak pengeluaran zakat. Yang ni bagus ya. Tu patutnya vision dia yang tu. Baik, kemudian sedekah ketika kedekut. Masa kita rasa tak mau bagi, masa tu bagi. Masa tu bagi. Time tengah kedekut tu kena bagi. Walaupun masa bagi tu, Ji, kenapa Ji? Parkinson kan? Tak tahulah, bila time sedekah dia main shaking ni. Dia shaking ni dua ya. Time akad nikah tu, saya terima kakak goyang. Satu lagi bila dia nak sedekah duit lah. Kemudian watak mulul ghina. Nabi kata, ketika kamu bercita-cita nak jadi kaya, tak kaya lagi. Kenapa tak suka? Saya tengah tunggu saya kaya ni, saya sikit lagi ni, tengah doa ni. Dah kaya suruh saya sedekah. Ni confirm bohong. Pasal dengan sedekah tu Allah bantu kita jadi kaya. Bukan nak tunggu kaya baru sedekah. Berapa banyak orang kaya tak sedekah pun. Kemudian watakhshal faqr. Kamu sedekah ketika mana kamu takut kamu miskin. Kita rasa kalau sedekah ni sekali jadi miskin lagi. Jangan takut. Jangan takut. Sebab Allah kata kerja syaitan ni bagi kita takut. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan sentiasa menjanjikan pada kamu kefakiran, kemiskinan. Sedangkan Allah kata dengan sedekah Allah janjikan kekayaan. Dia berbeza. Ya. Kemudian kita sedekah ketika mana dalam keadaan kita berhajat. Kita ada satu keinginan. Ingat bulan depan ni, ingat nak tukar sport rim baru. Lama lah, boring tengok sport rim ni. Tiba-tiba mai kan, adik kita ke apa ke kena banjir lah tu kan. Kata abang, tolonglah bang, saya ni susah ni. Hang ni aku nak beli sport rim, hang kacau minta duit. Cuba hang minta lepas aku beli sport rim. Tak apa lah, contoh. Tapi dia bagi. Tak apa, sport rim tak penting, hak ni lagi penting, dia bagi. Tu pahala besar. Maknanya dia ketepikan keinginan dia, dia dahulukan keperluan orang lain. Tu bukan senang. Dah niat dah ni nak beli apalah ni lah, tapi terpaksa cancel pasal ada keperluan yang lain, ya, yang orang lain lebih memerlukan. Kemudian sedekah kepada keluarga dan kerabat. Ini pun sedekah yang terbaik. Kalau nak buat sedekah, tengok orang yang paling dekat dengan kita dulu. Jika dia lebih memerlukan, utama yang dekat, kemudian baru kita pergi yang jauh. Tapi syaitan ni dia pandai. Kadang-kadang ada anak saudara kita, pakcik kita, bahkan kadang-kadang mak ayah kita sendiri memerlukan kat kampung tu. Dia bagi kita tak nampak. Kita tak nampak. Tapi kita dah nampak dulu tu kat jauh.
Oh kalau hajar tu cepat dia punya transfer. Haji ni bagi akaun. Ui. Hak depan mata tu syaitan bagi dia tak nampak. Yang ni kena tanya seorang ke akhirat. Ya, sebab Allah Ta'ala akan tanya mana yang lebih dekat dengan kita tu. Qu anfusakum wa ahlikum. Allah Ta'ala kata qu anfusakum wa jiranikum ka wa asdiqaikum. Allah tak kata kawan kamu dulu ke jiran kamu. Allah tanya keluarga kamu. Keluarga kamu tu macam mana? Ada susah ke tak? Ada anak saudara kita yang yatim. Kita dah sibuk jaga yatim lah tu. Janda anak yatim dia sibuk jaga tu. Ni adik ipar dia sama lah juga, janda juga ada anak yatim, dia tak mau jaga. Ini masalah. Tu syaitan tu dia divert kita tu. Ya. Kemudian sedekah yang paling terbaik adalah sedekah yang berpanjangan, waqaf jariah lah, yang bersifat berpanjangan, ya. Kemudian sedekah yang terbaik, sedekah yang kita suka, bukan bagi yang kita tak suka. Hubbihi ni ulama tafsir ada dua. Hubbihi ni, bila sedekah ni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hubbihi ni ada dua. Kita sedekah apa yang kita suka tu kita bagi ke orang, atau kita sedekah apa yang orang tu suka. Dua tu. Kadang-kadang kita sedekah orang, benda orang tu tak mau. Ni, ambil baju. Saya tak nak, saya baju dia dah. Apa ni orang nak bagi tak mau ambil ni? Saya tak suka ni. Ambil je lah. Tak reti nak bersyukur. Dah kawan tu tak suka, pasal dia buat apa? Kita nak bagi dia makan, dia lapar. Dia tak makan apa tu? Lupa nama tu. Tempoyak. Dia jenis tak, bukan kaki durian ni. Kita bagi makan. Tu saya tak makan ni cik. Apa ni orang nak belanja kira ni? Tak. Kita tanya dia, apa kamu suka makan? Dia jawab, ayam kunyit. Oh lega. Kau dia kata wagyu pening kepala. Kalau wagyu kita kau kepala, kita pun tak nak makan. Dia makan lebih dari kita. Jadi nak ceritakan, tanya apa dia suka. Yang tu baru kita betul-betul bersedekah. Ini kira kita suka. Dan saya suka cenjaluk, hang kena makan juga cenjaluk. Saya tak suka, dia nak kena makan apa yang saya suka. Saya tak beli. Tak betul. Ataupun benda tu kita suka, tapi benda tu juga orang lain suka. Yang tu boleh lah. Saya pun suka ni, sama taste kita. Okey, boleh. Ya. Kemudian sedekah di waktu dan tempat yang mulia. Waktu ni macam bulan Ramadan. Contoh hari Jumaat. Sebaik-baik sedekah hari Jumaat. Waktu sebaik-baik sedekah waktu subuh dan juga waktu asar sebelum menjelang maghrib, sebab waktu berubahnya para malaikat. Kemudian waktu Ramadan, hari Jumaat, yang ni waktu-waktu yang baik. Tapi ada juga tempat yang baik. Macam kita duduk kat Tanah Haram ke, kat Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke, Masjidil Aqsa ke, yang ni tempat yang baik. Okeylah buat sedekah tu. Tapi tak semua orang boleh duduk kat tempat macam tu kan. Kemudian sedekah yang paling terbaik adalah sedekah berpasangan. Sedekah berpasangan. Yang ni kena faham tu. Ada siapa tahu itu, dia dengar kuliah saya, dia balik, dia bergaduh dengan isteri dia. Dia kata, Ustaz Habak, sedekah paling terbaik sedekah berpasang. Lah ni abang tak pasang lagi. Hang tak ada pasangan, hang bagi seorang lagi baru pasang. Tu sedekah terbaik. Tu dia pandai kona. Saya tak cerita macam tu. Dia pergi tafsir sendiri. Macam ada satu ni, ustaz mengajak, Nabi bersabda, siapakah orang yang
paling penting untuk kamu berbuat baik kepadanya? Ibu kamu, kan? Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian bapa kamu. Balik tu ayah pi tafsir ke anak dia. Anak pi ke kuliah. Alung, dengar dah Ustaz kata apa tadi? Orang paling terbaik Alung berbakti pada siapa? Ibu kamu. Nabi ulang berkali 3. Lah ni Alung ada berapa ibu? Seorang. Alung pergi pujuk mak lagi 2. Baru Alung telah berbakti kepada ibu. Hak ni dia pi tafsir ikut kepala dia lah. Dia tafsiran dia bukan macam tu. Itu nak tunjuk martabat ibu. Dia pandai-pandai pergi kona tu. Ada juga pergi kona pun. Baik. Jadi berpasangan ni yang Nabi SAW sebut, man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'iya laha abwabal jannati tsamaniyah. Siapa yang menginfakkan hartanya secara berpasang, diseru oleh Allah di akhirat 88 pintu syurga berebut dia. Macam mana berpasang ni? Ada ulama tafsir kata kita bagi dui. Contoh masuk RM5, RM5. Nak bagi RM20, RM10. Kena pecahkan duit tu. Nak bagi RM100, RM50. Tu berpasang. Tu satu tafsiran. Tafsiran kedua, ada yang kata berpasang tu maknanya bagi pagi, bagi petang. Macam tu. Dia bukan hari ni saya buat dah sekali. Dah. Hang kena jadikan dia ada pair dia. Ada pasang dia. Bagi tadi bagi, sehari malam bagi pula. Baru dia ada pair. Ada tafsiran macam tu. 10 tabung masuk. Contoh, dia masuk satu tabung pengurusan, satu tabung pembangunan. Masuk dua baru pair. Dia bagi pengurusan bangunan tak mau dia kata. Bagi dua-dua. Contoh macam tu. Tu dia jadi berpasang. Ya. Ataupun ada juga ulama tafsir berpasang tu maknanya yang mukammil. Benda yang berpackage, yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan contoh macam inilah. Katakan pagi tu kita pergi makan, ada orang susah, gelandangan, dia kata, tuan saya pagi tak makan lagi. Dia kata, nah, ambil ni duit pergi beli sarapan pagi. Dia tak jadi pasang. Pasal sehari tengah hari atau petang dia nak kena makan lagi, kan? Sehari dia pergi cari pula siapa pula nak sponsor dia pergi makan. So kita bagi lah, bang, hak ni belanja makan pagi, hak ni belanja makan petang. Jadi hari tu lengkap keperluan makan dia. Itu dinamakan berpasang. Sama macam orang bagi aircon, dia sedekah aircon, tu tak pasang lagi tu. Kalau nak pasang dia bagi 2, boleh juga jadi pasang. Ataupun dia bagi satu aircon sekali dengan bayaran apa tu, pemasangan. Contohlah kan, pasang. Kalau bil tu tak mampu dia. Tapi kalau dia boleh bagi sikit, okey lah. Tu pulang lah kan. Tapi maksudnya ada pair dia lah, ada kufu dia. Yang tu termasuk di antara sedekah yang terbaik. Contoh dia sponsor makan, ayak pun dia bagi. Tak ada lah kita lagi sponsor ayak, tak ada. Tak ada, abang kita kena pergi baju kopi pula. Kan? So dia bagi pair. Dia bagi lengkap. Baju sekali dengan seluar. Mana ada orang pakai baju tak ada seluar? Bagi sekali. Macam tu. Okey, itu adalah merupakan sedekah yang terakhir. Sedekah yang paling bermanfaat, paling terbaik itu adalah merupakan sedekah yang paling besar manfaatnya kepada orang ramai. Maknanya lagi besar impak sedekah itu kepada orang ramai, maka lebih besarlah kelebihan sedekah tadi. Maksudnya kalau kita bagi satu orang dapat manfaat dengan ramai orang dapat manfaat, sudah pasti yang ramai orang tu lagi besarlah pahala dia. Ya. So maknanya kat sini point dia nak kata apa? Sifat golongan abrar, mereka bukan sekadar suka bersedekah, sebab mereka tahu kelebihan sedekah tu apa dia? Menyelamatkan mereka daripada api neraka. Yang mana Nabi sebut,
ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kamu daripada neraka walaupun separuh buah tamar. Bayangkan sebiji buah tamar tu kita kerat sebelah tu pun Allah kata kalau ikhlas, neraka dah tak berani sentuh kita. Selain daripada hadis Nabi sebut tentang kelebihan sedekah ni jadi was-sadaqatu burhanun. Sedekah ni jadi burhan, maknanya pembela kita, tukang cakap depan Allah. Ya Allah, jangan kacau dia ni banyak. Sedekah juga asbab kita dapat syafaat. Sebab tu saya teringat Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya suka baca dia punya kitab. Dia kata ahli ilmu dia balik ke akhirat dengan ilmu dia. Orang semayang balik ke akhirat dengan semayang dia. Orang puasa balik ke akhirat jumpa Tuhan dengan amalan puasanya. Orang sedekah dia balik ke akhirat, dia bawa ilmu, dia bawa semayang, dia bawa puasa, dia bawa semua. Sebab apa? Orang nak belajar ilmu, dia bagi. Orang nak puasa, dia tajak. Orang nak semayang, kapek dia bagi. Jadi dia balik ke akhirat, dia bukan bawa pahala sedekah saja, dia bawa pahala semua orang. Tu nak kata dahsyatnya sedekah ni. Sebab tu orang munafik bila mati, dia pun tahu amalan paling bagus sedekah. Sebab tu mereka kata sikit lagi, ya Allah sikit lagi. Nak bawa, nak sedekah, bukan nak pergi sembahyang tahajud ke, nak pergi khatam ke. Dah, dia minta sedekah. Sebab dia tahu dengan sedekah dia boleh tarik semua pahala lain. Dia boleh tarik pahala semua lain. Apa dia? Ada ayat yang untuk meminta, mohon kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk sedekah. Sebab tu lah minta tu. Besarnya bahawa sedekah. Sebab dia nak kutip semua pahala tu, jadi cukuplah pahala dia tu tadi. Walaupun satu pahala, tapi dia equal tu banyak pahala. Kan? Jadi maksudnya kat sini, sifat pemurah mereka, satu perkara. Nombor dua, kerana mereka tahu kelebihan sedekah yang boleh menyelamatkan mereka daripada bencana azab di akhirat. Nombor tiga, iaitu mereka bila bersedekah, mereka bersedekah dengan yang terbaik yang kita dah bincang tadi lah. Ciri-ciri sifat sedekah yang terbaik, ya, khususnya kepada golongan miskin, yatim dan asir. Kenapa Allah sebut tiga golongan ni? Pertama, miskin dia perlukan sedekah dalam bentuk nilai atau benda. Ada ulama tafsir kata Allah sebut yatim, yatim pun perlu sedekah, tapi tengok juga ada anak yatim bapa dia kaya. Sebab tu ada ayat Quran Allah kata jangan makan harta anak yatim. Sebab bapa dia kaya. Kalau bapa dia miskin, tak Allah nak kata jangan makan harta anak yatim. Nak makan apa? Dia pun tak ada harta. Tapi kenapa anak yatim perlukan sedekah apa? Kasih sayang. Jadi nak kata sedekah ni dia bukan dengan nilai dan benda saja, dan kasih sayang. Sebab tu dalam hadis Nabi kata sifat golongan abrar ni antara sedekah dia, Nabi sebut sebaik-baik amalan di sisi Allah antadkhala sururun ala qalbi akhik. Kamu bagi saudara kamu seronok, tu pun sedekah. Kita duduk dengan kawan kita, dia suka lah, dia tengah duduk kita tadi, dia penat, dia jadi segar. Dia sembang dengan kita, dia jadi hilang rasa lelah. Yang tu pun sedekah. Kalau kita rajin bagi kat masjid, balik rumah duduk dengan isi kita jadi pening. Awak migrain ni, tak tahulah duduk dengan abang ni migrain. Perangai tak bagus, cakap kasar, tak suka menggembirakan, kan? Tak suka bergurau. Tak boleh bergurau langsung. Duduk apa orang tua ni? Nak mampu je kan main duduk sandak kat orang. Jenis cakap macam tu. Jadi ini bukan sedekah. Ini bukan sifat golongan abrar. Jadi sedekah tu juga dengan kasih sayang, mengasihi manusia, mengasihani makhluk, hayawan. Yang ketiga,
wa asira. Asir ni apa dia? Musuh, tawanan perang. Tawanan perang ni musuh, ha? Walaupun musuh, tetapi dia tidak menzalimi musuh. Mungkin dia tidaklah, dia tak menzalimi musuh, tapi dia berbuat baik dengan kadar haknya. Dia tidaklah sebab kawan tu dia tak suka, dia buat benda tak baik kat kawan tu, dia zalim. Tak boleh dalam Islam. Jadi makna katanya, sifat golongan abrar ni, kalau ada orang tu hasad dengan dia ke dendam dengan dia pun, dia tak balas keburukan kat orang tu. Orang tu baling batu kat dia pun, dia baling buah apple Fuji kat kawan tu. Bukan apple saja, Fuji pula, main boleh Jepun. Tu nak cerita sifat golongan abrar. Jadi bukan senang lah. Nak jadi golongan ni, kita baca satu pun pening rasa tak ada senarai ni kata. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam. Tertangguh sekadar tu, dia tengah semangat ni, kena berhenti dulu. Jadi insya-Allah kita sambung ayat 9 pula nanti. Ya. Allahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.